Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yamiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah. Wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan ini kita teruskan pengajian daripada kitab Fiqhul Manhaji. Fiqh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita dalam tajuk apa? Sunat-sunat selepas solat, kan? Sunat selepas solat. Ha? Oh, makruh. Perkara makruh. Tanda. Makruh dalam solat. Makruh dalam solat. Yang pertama sekali kita kena tahu hukum Islam seluruhnya ada 5 aja. Hukum. Ada wajib, kontranya haram. Wajib, haram. Yang kedua, sunat, kontranya makruh. Dan satu lagi, harus. Benda yang wajib kita tahu, iaitu mesti buat dan buat dapat pahala. Kalau tak buat, akan terlibat dosa. Mesti buat. Kontranya haram tadi, mesti tinggal. Kalau buat, dapat dosa, tinggal dapat pahala. Dan kalau sunat, dianjurkan, digalakkan kita buat. Kalau buat dapat pahala, tak buat, tak terlibat dosa. Benda yang makruh, sebaliknya, dianjurkan kita tinggal. Kalau tinggal dapat pahala, kalau buat juga tak terlibat dosa. Kalau buat makruh. Harus benda yang tak ada dosa dan tak ada pahala. Boleh tinggal, boleh buat. Terpulang. Luas, bebas. Cuma benda harus boleh jadi pahala kalau dengan niat ibadah. Contoh, kalau dengan niat ibadah dan sunnah Nabi. Contoh, pakai baju, pakai kasut, naik kereta. Semua tu benda harus. Bukan benda sunat. Bukan wajib, bukan haram, bukan makruh. Harus. Boleh nak naik, nak pakai, nak tinggal. Maksud bukan tinggal itu tak pakai baju. Nak pakai baju ni ke, nak pakai baju ni. Terpulanglah mana-mana pun. Yang penting wajibnya tu aurat. Nak warna ni ke warna ni. Tak kisah. Benda harus. Tapi kalau niat pakai, contoh hari Jumaat kita pakai putih, niat ikut sunnah Nabi SAW. Pakai baju macam ni, ikut sunnah Nabi SAW. Perintah Islam. Maka benda harus akan dapat pahala. Tapi kita bincang bab makruh dalam solat, yang mana kalau kita tinggal benda makruh, dapat pahala. Kalau kita buat, maka tak terjadi dosa. Tak dapat pahala dan tak berdosa. Kita baca dah ke sebahagian? Tak mana? Sampai mana? Yang kedua pula, kan? Oh, belum habis. Tak apa, kita tengok balik. Hadis-hadis Nabi SAW, yang pertama sekali kita faham makruh dalam solat ni, kalau tak buat benda sunat, makruh.
Benda yang disunatkan, baca surah, baca a'udzubillah minasyaitanirrajim contoh. Tapi kita tak baca, kita bismillah, alhamdulillah rabbil alamin terus. A'udzubillah tu tak baca. Makruh lah. Kita tinggal benda sunat. Makruh. Apa je benda sunat yang kita tak buat, hukumnya makruh. Itu secara umum. Kita tengok beberapa hadis. La yazalul... Hadis mana nak ambil ya? Okey, ambil hadis itulah. La yazalullah azza wa jalla muqbilan al abdi khusyuk. Yang pertama sekali tentang khusyuk dalam solat. Menoleh kepala. Yang pertama menoleh kepala ketika bersolat. Semayang tengok sana tengok sini. Tak batal semayang, tak haram perbuatan tu, tapi hukumnya makruh. Tak dapat pahala sunat, khusyuk, konsentrate. Hadis, mafhum daripada hadis, Allah sentiasa berhadapan dengan hambanya yang bersolat selagi dia tidak menoleh-noleh. Termasuk atas, dongak pun tak boleh. Tak boleh dia sudut, bukan batal ya. Ni bila sebut tak boleh, maknanya benda tu makruh. Dongak ke atas, makruh. Tunduk terlalu bawah. Orang suruh tunduk sikit supaya mata kita tu tengok tempat sujud cukup. Ni dia tengok celah kangkang ni kaki tu. Gini lah. Tu tak boleh juga, makruh juga. Dan bila dia menoleh, Allah pun berpaling daripadanya. Hadis yang kedua, bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annal iltifati innama huwa ikhtilas yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Nabi SAW menerangkan bahawa menoleh itu merupakan curi. Ikhtilas, curi, rampas yang dilakukan oleh syaitan daripada salat. Syaitan dah curi dia dah. Curi konsentrate dia. Patut dia konsentrate untuk Allah. Dah kena curi dengan syaitan. Perbuatan menoleh tersebut juga menghilangkan khusyuk yang dituntut ketika salat. Sebaliknya, jika ada sebab berbuat demikian seperti untuk memerhatikan musuh, perbuatan tersebut tidak makruh. Ataupun ialah dia sedang perhati, dia semayang tengok anak jugalah. Anak tu dalam bahaya. Mungkin dia perhati pada orang lain seolah macam nak ambil perhatian orang lain, tengok ambil budak tu. Jadi adalah nak menghilangkan mudarat, apa-apa mudarat, terpaksa kena berpaling, itu hilang hukum makruh. Tak dikira makruh. Hal ini berdasar hadis daripada Sahal bin Hanzaliyah, katanya, thuwiba bis salati, yakni salat as-subhi, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila asy-sya'bi. Qala Abu Daud, wa kana arsala farisan ila asy-sya'bi min al-laili yahrus. Telah diseru azan salat subuh. Lalu Rasulullah SAW bersolat sambil menoleh ke arah celah-celah bukit. Abu Daud berkata, baginda telah menghantar pengawal berkuda ke situ sejak malamnya untuk berkawal. Maksudnya ini dalam situasi perang, walaupun tak bertembung lagi. Dalam keadaan berjaga-jagalah, tengok penjuru tu, tengok penjuru ni, kok ada musuh atau pengawal yang kena bunuh ke dan sebagainya. Iaitu keperluan. Sama ada benda tu mesti buat, keperluan, ataupun nak menghilang daripada mudarat, bahaya. Itu kira tak makruh. Macam tadilah budak tu nak ambil barang kita ke kan, budak-budak angkat beg, mungkin kita paling tengok macam tu. Dia tengok macam takut. Itu nak menghilangkan kemudaratan. Jangan khusyuk juga, biarlah dia angkat apa, takut bahaya, berlaku benda bahaya. Semua yang nyatakan di atas adalah tentang menoleh kepala sahaja. Adapun menoleh hingga memaling dada, tak bolehlah. Dada wajib menghadap. Kalau kita pusing sampai dada pi je sekali, batal semayang. Kalau kepala saja, badan tak bergerak, itu makruh. Kalau tak ada benda kepentingan. Akan membatalkan salat kerana meninggalkan rukun menghadap kiblat. Namun tidak mengapa sekiranya melihat dengan jelingan mata. Itu makruh juga, tapi makruh paling muka lagi besar makruhnya.
Kan? Kalau mata pun kita disuruh konsentrate satu tempat, tapi buat itu pun dikira makruh juga. Jadi 2 kali makruh lah kalau kepala jalan. Kan? Kepala pusing gitu, mata pun jalan. Takkan mata duduk situ juga, muka sini. Kan? Namun tidak mengapa sekiranya melihat dengan jelingan mata saja tanpa menoleh. Maksud kuranglah makruhnya sebab sepatut kita konsentrate satu tempat saja penglihatan kita. Qaddimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sallaina ma'ahu falamaha muakhari itu muakhari. Sabdu dia letak atas hamzah pula. Sabdu patut atas kha. Kan? Muakhar ni geling ujung. Ainihi rajulan la yuqimu salbuhu fi ar-ruku' was-sujud faqala la salata liman lam yuqimu sulbah. Kami menemui Rasulullah SAW dan bersolat bersama-samanya. Baginda SAW ternampak melalui jelingan matanya seorang lelaki, seorang yang tidak menetapkan punggungnya. Maksud rukuk dia tu tak rata. Dia jadi macam gitu je. Tak rata belakang dia tu. Dan ketika sujud pun dia membongkok semacam lain macamnya bongkok dia. Baginda bersabda lepas semayang lah. Nabi cakap lepas semayang, tak sempurna solat orang yang tidak menetapkan punggung, meluruskan punggung dia. La yuqimu, tidak lurus. Rokok kena lurus kepala, bahu, tulang belakang sampai ke punggung. Itu sedaya kita lah. Kena latih lah kan. Dia tak boleh jadi melengkung. Yalah kalau dah uzur, lain cerita. Ni cerita yang sepatutnya. Uzur memang dia jalan dah bongkok, sabut. Kan? Itu memang dia tak terdaya nak buat. Bab uzur, orang tua sakit belakang nak turun bawah tak boleh dah. Dia takat tu je. Buatlah daya sedaya dia. Tapi orang yang memang mampu buat, dia kena buat macam tu. Paling sempurna. Sujud pun dia menjunam macam tu. Bukan punggung dia melengkung. Sujud. Rukuk macam mana garis kita nak tahu yang belakang tu macam garis. Kita yang sujud, kita yang rukuk tak tahulah, kena orang lain tolong tengoklah. Kan? Tapi kita boleh agak-agak lah melengkung tulang belakang kita. Jangan macam tu. Kan? Sujud pun macam mana? Macam rehal saya ni. Dia menjunam sama. Punggung menjunam sama. Dia bukan punggung melengkung. Dia macam tu. Orang lelaki. Ni bab orang lelaki lah. Adapun orang perempuan dia memang kena sujud dia pendek. Orang lelaki sunat sujud dia jauh. Kepala dia pergi jauh daripada lutut. Orang lelaki, orang perempuan pendek sikit. Memang nampak melengkung lah orang perempuan. Orang perempuan kan nampak melengkung. Waktu sujud bukan rukuk. Waktu sujud. Adapun orang lelaki dia kena pergi jauh. Kira-kira tu terpulanglah badan kita tak sama. Ada yang boleh pergi jauh lagi, ada yang badan pendek. Kan? Mungkin ada orang sejadah ni dah ngam-ngam dia pergi jauh dah, tak boleh pergi dah. Ada orang ni pendek sangat, dia boleh pergi depan lagi. Kan? Itu bergantunglah soft tu pula. Kalau soft tu memang jauh boleh pergi, dia pergilah sejauh yang dia boleh buat. Yalah takkan nak sondol punggung kawan pula. Jadi kita semayang tempat kita lah. Semayang pandai dengan cara yang yang mampu kita buat. Tapi pada asal, contoh kita semayang seorang-seorang, memang sejadah kita nak pergi jauh sampai mana pun boleh. Tu buatlah yang paling jauh. Yang terdaya orang lelaki buat. Kadang-kadang jangan jauh sangat, jauh-jauh berbum sembam terus pula ni. Punya nak jauh, berbum tak bangun-bangun. Mana lebih afdal saya untuk lelaki. Lagi jauh tu lebih afdal. Lebih afdal. Ya. Lelaki, orang lelaki. Orang perempuan dia dekat, dia kena dekat. Dia kena rapat semua. Ni dia punya ketiak dia rapat. Kalau dagu dengan lutut pun sedekat yang boleh.
Hal ini bermaksud tidak tetap seketika tamak-ninah. Jadi kawan tadi ni semayang laju. Nabi nampak dia semayang laju, dia tak sempat, bila laju kan tak sempat nak adjust. Kita punya belakang nak bagi lurus. Dah nampak melengkung macam tu dah naik. Laju sangat. Jadi rokok ni memang Nabi sebut semayang orang munafik yang semayangnya laju dan tak sempat nak luruskan belakang. Punya laju rokok, punya laju sujud. Jadi bila nak adjust belakang bagi sama ni ambil masa sikit. Mana boleh laju-laju. Allahu Akbar. Jadi kan dia akan ada masa. Jadi ambil masa tu lah. Kira macam tamak ni nah sepatutnya dalam rokok dan sujud. Semua semayang. Cerita ni semua semayang. Semayang yang ada rokok, semayang yang ada sujud. Walaupun sujud saja. Apa dia sujud je? Sujud syukur, sujud sahwi, sujud macam tu. Kan? Ha? Ha? Tak mana yang tak ada tamak-ninah tu? Masa sujud kena ada tamak-ninah. Tahulah sujud sajadah tu kita tahu. Tang mana yang tak ada tamak-ninah tu? Oh tak boleh. Tak sah. Sujud, semua jenis rukuk, semuanya ada tamak-ninah. Tak ada tamak-ninah, tak sah sujud. Tamak-ninah bererti berhenti sekejap. Tu makna tamak-ninah. Bertenang sekejap. Kan? Jadi bila kita sujud, kita baca surah Sajadah sampai ayat sujud Allahu Akbar, turun sujud terus. Bacalah sajadah wajhiya lilladzi ka, tak hafal yang tu subhana rabbiyal a'la bihamdi pun boleh. Itu bangun diri terus. Sekali je. Terus diri. Tak payah, tu bukan nama tamak-ninah, tu duduk istirahah. Tak ada duduk istirahah setelah sujud sajadah. Kita sujud terus bangun berdiri. Jangan duduk rehat istirahah tu. Duduk itu kalau sengaja boleh batal sembahyang. Kalau terlupa, kadang-kadang kita terlupa dah biasa nak bangun tu, alamak ni sujud sajadah. Jadi macam tersilap, dimaafkanlah. Kan? Kalau sengaja tak boleh. Kalau uzur tak apa, macam dia memang tak boleh nak, terpaksa kena duduk dulu, nak adjust bangun berdiri gini. Itu dimaafkanlah. Sekurang-kurangnya. Tamak-ninah, semua tamak-ninah. Tamak-ninah pada rokok, tamak-ninah pada duduk, tamak-ninah pada sujud. Mesti kadar paling minimum, kadar kita sebut subhanallah. Subhanallah lebih kurang 2 saat kot. Tank. 2 saat. Kan? Itu paling kurang. Sekurang-kurang tamak-ninah. Kalau kurang pada tu berarti tak ada tamak-ninah, macam orang patuk, macam semayang patuk ayam. Tak. Itu memang tak ada tamak-ninah. Kan? Ni lah cerita kawan ni lah. Dia semayang laju tak ada tamak-ninah. Satu, bila tak ada tamak-ninah berarti nampaklah belakang dia tak ada nak adjust, nak bagi lurus. Jadi Nabi keling, ceritanya keling mata tadi ni. Nabi keling tengok dia. Lepas semayang Nabi tegur dia. Mungkin semayang sunat ke, dia semayang sana, Nabi semayang sini. Okey, lagi yang kedua, memandang ke atas tadi kita sebut. Pandang ke atas walaupun dengan mata kosong, mata tak tanpa kepala. Maksudnya kepala kita stay-nya tu, tapi tengok atas. Oh, dia tengok kapal terbang lalu, tengok atas bumbung. Kan? Cicak ke apa ke. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalik aw la tukhtafanna absaruhum. Apa halnya? Apa sebab? Ada apa? Ada apa orang yang duk tengok-tengok ke langit tu ketika bersolat, duk jenguk ke atas. Kemudian baginda bersabda lagi, mereka hendaklah berhenti, jangan duk pandang atas tu, atau Allah akan lenyapkan penglihatan mereka. Maksud ni ancaman berat lah. Nabi kata sampai nanti hilang penglihatan baru tahu.
Ini ancaman bahaya. Jadi kalau tak ada keperluan tengok atas, kita kena tengok bawah. Walaupun kepala kita tak dongak, lagi-lagi kalau dongak macam tu, 2-3 kali terlibat makruh. 2 kali terlibat makruh. Makruh bab mata, makruh bab kepala dongak. Kan? Jadi kalau kepala tak dongak pun, tapi mata kita tengok atas pun makruh. Sebab pandangan kita tadi. Berhenti. Maksud Nabi suruh berhenti, benda tu makruh. Dilarang. Larangan bukan larangan yang haram, larangan yang makruh. Ketiga, kecuali tadi sama juga lah kalau ada keperluan, ada kemudaratan yang kita terpaksa kena tengok. Tu lain. Bab perang sembahyang, tu dongak pun tak hukum makruh. Ustaz nak tanya. Kadang-kadang kalau kita sembahyang jemaah, betul lawan depan tu, ternampak aurat dia. Kan? Apa kita punya tindakan ternampak dia. Aurat. Memang tak boleh nak tegur, kita tengah sembahyang. Tak boleh tarik kain dia ke tu, tak boleh? Tak boleh. Untuk aurat. Dia duduk depan tu, nak tarik, tak sampai, berdebuk jatuh pula. Kan? Tak boleh lah. Biar je. Kita sembahyang cara kita sampai selesai, baru kita cakap kalau dia sembahyang sunat, kita dah salam dah. Tarik kain sikit. Tu kita boleh lah tarik kain dia. Ataupun kita boleh tegur dengan cakap, tu ada koyak tu. Batal lah sembahyang dia. Walaupun dia tak sudah sembahyang lagi, katalah kita tak sembahyang. Nampak telekung dia ternampak tapak kaki. Kita boleh tolong tutupkan pun boleh. Ataupun cakap dia, tu tarik sikit telekung tu nampak kaki tu. Kan? Tutup. Biarlah. Kalau kita yakin tengah semayang tadi pun macam tu, elok ulang balik semayang tu. Kalau kita rasa lepas zikir subhanallah nampak kaki ni lepas semayang tadi tarik kain diri ni. Kita rasa lepas semayang baru kita tarik nampak kaki, bukan dalam semayang. Tu tak payahlah, tak payah ni. Nak ulang kalau kita yakin benda tu berlaku dalaman semayang masa tahiyat. Contoh, kita ulang balik lah. Tarik ya. Berubah cepat tak apa. Maksudnya tutup cepat, selamatlah. Selamat. Macam orang tegur kita, mungkin dah berlaku lama. Kita dudukkan tahiyat, daripada awal tahiyat terselak lama, tapi kita tak sedar. Member kata, kain kau terbuka tu, nampak kaki. Kita tarik lah, kan? Tak batal semayang kita. Ustaz, kita berdiri, kan kita kata Ustaz pandang ke sejadah. Jadi, dalam dia tu, jujurnya kita ternampak kaki kita terselak lah kan. Nak membetul pun tak boleh. Bolehkah kita tunduk membetulkan tu dan tegak balik? Kalau tunduk sampai ke taraf rokok tak boleh, jadi rokok lah. Tidak, maksud ialah tu. Sikit je lah, bongkok sikit, tak apalah. Kan? Kalau kita tak semayang, senang ambil kayu ketuk je, kena bom. Ni kita tengah semayang, biar kat dia lah. Kita biarkan dia, kita buat cara kita, yang kita punya. Kemudian kita maklumlah pada dia, tak boleh semayang macam tu. Walaupun, tengok setara tu boleh lah. Jangan mendongak. Sampai tinggi sangat. Tengok setara pandangan paras tu je. Jangan mendongak. Macam Nabi Muhammad yang nak kata yang masa pertukaran kiblat. Yalah tu nak sebutnya, bila hukum makruh ni berarti ada ketika Nabi larang, jangan. Okey, ada larangan. Kalau larangan semata-mata, Nabi tak pernah buat yang lain, maksudnya tak buat benda larang tu, berarti larangan tu haram. Tapi kalau Nabi larang jangan buat, tiba-tiba ada ketika Nabi buat. Nabi buat 2 kali ke 3 kali ke, sikit je lah, berarti larangan tadi makruh. Faham tak? Begitu juga hal sunat. Nabi kata, Nabi suruh buat, jangan tinggal buat. Tiba-tiba ada ketika Nabi tinggal.
Berarti suruh tadi ni suruh sunat. Bukan wajib. Kalau suruh wajib, Nabi tak pernah tinggal. Kan? Seperti tu yang semayang tarawih, Nabi tak nak berjemaah. 3 hari Nabi semayang sendiri. Takut buat setiap malam 30 malam dah jadi wajib. Nabi tak nak tinggal. Itu rahmat untuk kita, kesian untuk kita. Berarti larangan tadi bukanlah bukan haram. Larangan tadi makruh sebab dan ketika Nabi buat juga. Seperti minum juga, Nabi suruh minum duduk. Tapi ada ketika Nabi minum berdiri. Jadi duduk tu adalah sunat. Kalau sepanjang hayat Nabi tak pernah minum diri langsung, berarti duduk tu wajib. Haram berdiri. Tapi ada ketika Nabi berdiri, berarti yang suruh duduk tu sunat, berdiri tu makruh hukumnya. Itu kaedah dia. Okey, yang ketiga, mengusap rambut dan lipat hujung pakaian. Sambil sembahyang ni, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak bergerak banyaklah. Mungkin setengah sembahyang macam ni. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sambil tarik. Kan? Jadi makruh lah pergerakan tu. Jadi nak cantikkan apa pun, buat sebelum. Usap rambut ni orang lelaki lah. Sambil mungkin rambut dia panjang sini. Tolak belakang ke. Kan. Seperti orang lelaki yang rambut panjang, bila nak sujud tak pakai kopiah. Dia takut rambut dia tutup dahi. Jadi dia nak sujud tu, selak, menyelak tu. Yalah. Sepatutnya tak biar jangan pakai kopiah ke jenis macam tu lah, sekat rambut dia tu. Jadi bila tak ada, dia nak kena selak-selak. Walaupun selak dia tu sekali tak jadi batal, tapi hukumnya makruh. Batal lah. 3 kali tu kalau satu masa kan? Yalah, satu masa. Pergerakan 3 kali. Seperti pergerakan yang berlainan pun, kalau satu masa 3 kali, tapi berlainan. Contoh kanan dan kiri. Kita ni kita semayang, Allahu Akbar. Tangan kita macam ni, jadi hayun tak kan? Sekali tak apalah, apapun sekali tak apalah. Kalau ni 2 tangan, dikira sekali bergerak, 2 pergerakan. Bukan 1. Pasal 2 tangan, ni anggota lain. Walaupun masa yang sama. Pakaian ketika melipat hujung pakaian ketika solat. Seperti kita semayang tadi, seluar kita terlipat. Pasal ambil wuduk kan. Lepas itu waktu rokok tu kita sapu nak bagi lurus seluar. Itu makruh hukumnya. Makruh lah. Kalau pergerakan tangan kita tak jadi 3 kali. Kalau jadi 3 kali, batal. Kalau sekali, yalah, zap sekali. Itu makruh. Kan? Seperti orang pakai syal. Syal tu lepas semayang tu, dia betulkan syal ke kan. Sapu-sapu syal dia tu. Walaupun pergerakan dia sekali, 2 kali, tak batal semayang. Tapi makruh. Makruh. Bila dia masa sujud jubah dia tu melonjak tempat kita nak Sujud. Oh. jadi tolak macam Itu kewajiban nak sempurnakan solat kita. Macamlah kain orang perempuan nampak kaki tadi ni. Itu memanglah kena tutup. Wajib. Bila benda wajib tak jadi makruh. Wajib tutup, wajib bergerak. Jadi tak terlibat makruh. Ya, nak selak kain dia tu. Kan kita sekali dia bangun, kita sujud. Kan, masuk kain dia dalam tu. Okey, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum wala akuffa thawban wala sya'ran. Aku disuruh sujud dengan 7 anggota, tidak mengusap pakaian dan rambut. Itulah selak rambut tadi ni. Jadi yang sunat ialah membiarkan saja pakaian itu dengan seadanya. Dah terlipat gitu, terlipat je lah. Ni cerita orang lelaki yang tak batal aurat dia. Orang perempuan terlipat, nampak kaki, nampak aurat. Itu wajib. Wajib kena betulkan time semayang. Time semayang lah. Stokin lengan dia katakan nampak macam ni. Takbir baru perasan. Tak boleh nak biar, kena betulkan lah.
Jadi membetulkan tu ada pergerakan lain. Bukan pergerakan semayang. Kalau benda tu tak wajib, hukumnya makruh. Tapi dah jadi wajib nak kena tutup aurat. Okey, hilang makruh. Wajib. Buat yang wajib. Okey. Yang keempat, makruh bersolat berhampiran hidangan. Dan yang menyelerakan. Tengah lapar. Tengah lapar. Lepas tu pula duduk kat dapur, semayang kat dapur. Nampak nasi apa semua sedap depan atas meja. Jadi hilanglah khusyuk. Terganggu semayang kita. Tengah lapar. Malah kalau memang ada hidangan. Nabi kata, idza al-'asha'u wal-'isha' faqaddimul 'isha'. Faqaddimul 'asha'. 'Asha' dengan 'isha' tulisan sama, baris ain tu. Makan malam dengan isyak. Kalau ain baris atas, makan malam. Isya'. Kalau ain baris bawah, itu semayang. Isya'. Jadi kalau dah semayang isya', orang dah hidang makanan, isteri dah hidang makanan, makan dulu. Dengan syarat. Makan dulu, boleh makan dulu, utamakan makan daripada semayang dengan syarat. Syarat yang pertama, memang lapar. Tak tahan ni. Kalau sembahyang lagi, korang tu baca Inna Ataina pun rasa imam ni apa lambat sangat ni, baca Inna Ataina. Kan? Punya lapar tu. Okay. Yang keduanya, makanan tu memang ready, boleh makan dah. Kan? Kalau dah ready, makan dulu. Kalau tak ready, dia goreng tak habis lagi, tak ready lagi, kuah tak masak lagi, itu kita selesai sembahyang dulu. Kan? Yang ketiga, masa waktu sembahyang tu masih panjang. Baru azan isyak. Kan? Tak apalah, kita tak semayang, kita makan dulu. Masa isyak panjang lagi. Kalau kita contoh maghrib, pukul apa isyak? 8 suku kan? 8.10 dah, main makan dulu lah. Tak boleh, yang tu nak maghrib macam mana? Maghrib tak buat lagi. 8.10 dah, lagi 10 minit nak azan isyak, nak habis maghrib. Yang tu lapar macam mana pun kena selesai maghrib lah. Wajib buat maghrib. Kan? Okey. Masa tu masih panjang. Sebab tu satu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar, dia jadi imam, maksudnya ulama, rumah dia sebelah masjid. Jadi bila dah azan isyak, biasa-biasa hari lain, semayang isyak ni azan tak lama sembahyang sunat, lepas tu qamat semayang, macam biasa kita di masjid. Tapi ni dia makan dulu. Orang tunggu mana betul imam kita tak mari, orang tengah makan. Tengah makan. Bila orang tanya, maka dia baca hadis tadi. Bila bertemu antara sembahyang isyak dengan makan, aku isteri dah hidang dah. Makan dah ada dah. Memang lapar, aku makan dulu. Kan? Jangan. Begitulah contoh kita buka puasa. Kadang kita kata, cepat-cepat, makan kurma aja, lepas itu sembahyang. Sembahyang lagi, betul imam ni lambat pada aku baru kena kurma sebiji je ni. Kan? Lapar ni, sembahyang. Lepas tu zikir pula, subhanallah, subhanallah. Tak senang kita, jadi geram, macam benci pada ibadah. Bahaya tu. Lebih baik kita settle makan dulu. Dah ready kan, orang hidang semua dah. Makanlah kurma, nasi ada, makan dulu apa semua, settle. Pergi sembahyang. Masa ada lagi. Masa banyak. Makanan dah ready. Memang lapar lah nak buka puasa. Selesaikan makan dulu. Kan? Okey. Kecuali kita yang tadi kata kita makan kurma je. Macam biasa kita buat kan. Kurma je. Lepas kurma kuih tu ada. Kuih ni ada. Popiah ada. Mai talam. Macam-macam dah jadi macam nasi dah. Heavy tu. Lebih baik makan semua lah senang. Kan? Kurma je dah 3-4 kali makan. Okey, bersolat berhampiran hidangan dan menyedarkan. Makruh bersolat dalam keadaan demikian kerana tumpuannya kepada hidangan tersebut akan menghilangkan khusyuk. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil 'asha' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu." Tengok kata Nabi SAW. Apabila makan malam kamu dah hidang, ready. Sedangkan time qamat tu dah sampai. Maksudnya biasanya 10 minit lepas azan orang qamat. Dah masa nak qamat dah. Hidangan dah ada. Kan?
Juga telah saya, kamu mulakan makan. Makan. Nabi kata makan dulu. Tak payah nak tergesa-gesa kopoh. Semua. Tak payah. Relax. Masa banyak kan? Makan. Nasi, lauk, kuih, nah. Sehingga kamu selesai makan, baru pergi sembahyang. Kan? Ni kadang-kadang kita ni nampak macam nak baik lah, betul lah, nak cepat sembahyang. Nak utamakan sembahyang. Tapi Nabi tengok. Jadi jangan kita terlalu nak mengutamakan solat sehingga kita buat benda yang tak afdal. Tak khusyuk dan sebagainya. Jadi terpulang kepada kita, contoh buka puasa tu lah. Makan, relax. Nasi, ini selesai. Okey, jom solat. Dengan syarat tadilah, masa waktu semayang tu masih panjang. Masih ada waktu. Kan? Dan memang kita lapar, dah hidangan dah ada ready semuanya. Makan dulu. Jangan tergopah-gopah Nabi kata. Makan tenang, relax. Sampai selesai makan, pergi semayang. Masya-Allah. Kan? Jadi banyak benda yang kita kadang-kadang kita nak mengutamakan ibadah tapi salah langkah kata. Tersilap. Tak kena tempatnya. Silap ilmu. Yang kelima, bersolat sambil menahan buang air kecil besar. Duk kepil kan. Semayang pun jadi terganggu. Itu segera. Kalau kita semayang seorang, jadi memang time nak semayang tu tak ada apa-apa pun. Syaitan dia pergi cocok tengah nak semayang ni kan. Cap, aduh terasa nak terkencing. Itu teruskan semayang kita. Teruskan. Kalaulah emergency sangat-sangat, yang tu batal, pergilah buang dulu. Kan? Yang tak ditahan tu. Kalau selagi ada mampu boleh tahan, kita tahan lah. Kita ajalah yang tahu. Boleh, masuklah. Boleh. Tak, kalau dia boleh tahan. Kalau terpulang pada kemampuan kita kawal tu. Kalau tahan sampai dah badan gini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dada ke mana apa. Yang tu tak payah nak tahan lah, pergilah. Kan? Problem lagi lah kalau tu imamnya. Kan? Sama ada imam ni kalau dia nak batalkan, dia cakap makmum belakang, Mat kau ganti aku Dia boleh cakap pada kawan tengah semayang tu. Dia dah batal. Dia dah tak tahan sangat. Mat, jangan abang aku sakit perut ni. Lagi semua tergelak. Bagi tahu aja. Haji, ganti saya. Mungkin tengah sujud tengok imam bangun. Lari kan. Orang tak tahu duk sujud. Mana imam kita lama. Bangun-bangun tu imam hilang lah. Ya Allah Tuhan. Tu imam tu patut cakap, Haji, ganti saya dah batal. Cukup lah. Sambil jalan lah. Dia boleh cakap kuat saya. Boleh lah. Dia dah cakap, yalah dia dah batal. Cakap pada, nak bagi tahu kawan tu, so Allahu Akbar. Kan? Dia sebagai pengganti. Habis macam mana pengganti tu? Katakan tengah semayang dia cakap. Habis macam ni yang semayang tu dia sambung je. Sambung. Dia Allah Akbar. Kalau dia dalam keadaan sujud, dia hanya cakap kuat Allahu Akbar. Duduk Allah sampai berdiri baru dia langkah ke tempat imam. Jangan waktu duduk tu kesok. Itu tak di mana boleh kan? Dia dalam keadaan berdiri baru boleh pindah tempat. Dalam keadaan duduk tak boleh pindah. Dalam keadaan rokok pun tak elok, tak usah pindahlah rokok. Sami Allah liman hamidah, ada bertegak, i'tidal baru pindah. Memang kalau dia tu imam tu batal waktu sujud, semua orang tak tahu. Tu dia kena cakap. Kalau dia batal time berdiri, orang pun nampak tu imam ni batal lah, tu cabut caw gitu. Jadi makmum belakang ni berperanan. Dia kena pandai lebih depan. Kalau makmum yang tak pandai tu macam mana? Itu masalah yang berani-berani duduk belakang imam. Dia sebagai pengganti imam, orang duduk belakang imam ni. Ni semua orang berebut nak duduk belakang imam, imam lari tak tahu nak buat apa. Sudah. Kau mat, habis. Kalau
Yang makmum seorang-seorang dia semayang sendiri lah. Dia kena, orang duduk belakang imam tu kena tahu selok belok juga. Kan? Jadi kalau tidak, dia berani belakang imam tu. Termasuk orang perempuan. Katalah suami, seorang lelaki, lain semua anak perempuan semua kita belakang. Suami batal. Jadi si mak ataupun siapa yang belakang dia tu ganti imam. Dia kena pergi ganti imam. Perempuan lah, sebab makmum semua perempuan. Ada makmum lelaki, perempuan tak boleh ke depan. Ustaz, kalau perempuan Tak sah. makmum tak perlu ke dia ke depan, dia sama pun sikit apa tak apa Ustaz kan? Dia ke depan tu maksudnya jangan bagi sama dengan makmum. Sikit pun tak apa. Berdepan sekadar setapak ke, satu kaki, tapak kaki ke. Beza tumit dah cukup dah. Kan? Tapi kadang-kadang bila masjid besar, dia bergerak depan sikit sangat, orang tak nampak siapa imam ni, semua tak bergerak pun. Biar dia kena depan tempat imam, oh dah ada berganti. Cara langkah tu tak membatalkan sembahyang lah. Cara langkah 1 2 stop. 1 2 stop. 1 2 stop. Dekat sini. Memang di atas jalan depan tu boleh pi 1 2 berhenti. Tak langkah jauh boleh. Dia punya kangkang dia luas. Pam pam 2. Okey. Pam pam berhenti sekejap. 3 kali lah ya. Boleh 3 kali lah ya. Boleh 3 kali. 10 kali daripada belakang ke depan boleh pi. Dengan cara 1 2 stop. Sekadar subhanallah. 1 2 subhanallah. 1 2 subhanallah. 1 2 30 langkah 40 langkah boleh pi. Kalau imam ikut belakang dah habis. Macam mana? Bacaan tu sempat ke nak ngambil? Misal katalah kalau jauh tadi dia. Apa dia maksudnya? Maksudnya saya tu Langkah pergi jauh. nak bakal dia bergerak tu, nak ke depan tu, bacaan tu yang mengikut belakang tu dah. Dia orang belakang kena ikut dia lah. Dia yang sebagai pengganti tu imam tu. Selagi dia tak Allah Akbar rokok, orang tak boleh rokok. Kalau dia dah rokok dulu pada tu imam, kira macam dia mendahulukan daripada imam. Ataupun Ustaz kalau kata dia jalan 2 dan sambung rukuk. Kalau tadi masa dia I'tidal, lepas tu dan habis rukuk dia sambung lagi 2. Yalah, tak kisah. Yang penting tak jadi langkah sampai 3 kali. Berturut-turut, tu batal. Ada orang buat macam ni, nak tunjuk sikit. Kan? Slow motion. Yang sepatutnya, kata nak pergi mana tu. Sambil baca Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ke tepi. Boleh? Sambil baca. Kan? Yang ada orang buat slow motion. Ini slow motion. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ada berapa langkah dah tu? Dia tak boleh. Kalau slow pun dah tak ada tamak nina, batal lah. Takut belakang ikut sikit. Kan? Dia tak kisah, tak payah slow, laju nak. Boleh. Walaupun laju. Yang penting 2 kan? Tap 2. Tap 2. Berhenti sekejap. Tap lagi. Tu bab masalah tu lebih baik orang yang seorang tu cari kawan. Bila dia seorang-seorang ni mudah diganggu oleh syaitan. Sama ada cari kawan, dia yang quit kawan depan, main belakang. Ataupun dia cakap, Gostan belakang Haji, teman saya. Reverse orang tu kan. Step ke belakang macam tu juga. Ya. Gitu. Dia genjak lah. Tapi kadang-kadang orang tak faham, kita tepuk pam. Paling tanya pula apa kan. Apa hal kau ni?
Hak melatah tu yang risau. Lebih baik cakap. Kalau orang tua kita rasa dia melatah ni. Tak lagi bersilat, tak lagi buka mat kilau tu kan. Lebih baik kita cakap dia. Ji, teman saya belakang ni. Baru tepuk dia. Tak. Ustaz, minta maaf saya. Kebanyakan kita dalam Islam kan angka ganjil kan. Apa dia? Ganjil lah kan. Kalau baca pun sebagai. Kenapa langkah tu tidak diganjilkan? Mesti dua. Minta maaf. Kenapa Tak boleh lah. Itu lain. Cerita lain. Saya Bab buat dapat pahala memang disunatkan ganjil. Tapi ganjil dalam pergerakan semayang batal. Nabi sebut sampai 3 kali batal. Yang betul turut. Betul. Boleh kalau terdesak. Seperti contoh mak kita panggil macam emergency tu. Mat, buka. Kita Allahu Akbar, dia duduk ketuk juga. Nampak macam emergency. Kita boleh bergerak ke pintu buka. Tengah semayang. Dengan cara langkah 1, 2 tadi. 1, 2. Tak boleh paling. Tetap kiblat, tak kiblat lah. Contoh dia duduk semayang tu, pintu sini. Okey lah. Mai depan. Buka pintu. Gustam di belakang. Kalau orang kata apa, emergency yang tak boleh tangguh-tangguh. Kalau kita Allahu Akbar, dia dengar, oh semayang ke? Tak apalah, semayang dulu. Tu tak payah Nabi buka pintu ke dia. Ustaz, tadi Ustaz kata dah mara ke depan. Tak boleh je stay sampai habis. Kena Sujud je lah, kena dinding. dah buka pintu. Buka pintu, itu sujud je lah. Pintu dah terbuka. Belaga dinding. Pintu dah terbuka. Kalau boleh ada ruang tak perlu ghostan, tak payah ghostan. Ni masalah dah sampai pintu nak sujud, bom belaga dinding. Tak boleh sujud ke dinding. Kena ghostan sikit untuk sujud ke bawah. Bukan suruh patah balik pergi tempat kita semayang sana. Kita langkah sini nak patah balik sampai sana juga. Tak payah. Kadar ruang kita ada sujud cukup. Sesuai dah sujud situ. Okey, bersolat sambil menahan buang air kecil besar. Bersolat dalam keadaan tersebut mungkin dapat disempurnakan, tidak mungkin dapat disempurnakan dengan khusyuk dan penuh tumpuan. Hadis Nabi, la salatu bihadrat ta'am wala huwa yudafi'u anil akhbathan. Tiada salat di samping makanan yang terhidang. Demikian juga orang yang menahan buang air kecil besar. Maksud tidak salat, tak sempurna salat. Bukan tak sah semayang, tak sempurna. Maksud tiada solat dalam hadis tersebut ada tak sempurna solat. Yang keenam, bersolat ketika sangat mengantuk. Itu tidur dulu. Ngantuk melelong ni. Baca Fatihah pun tak tahu sampai mana dah. Maliki Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki Yaumiddin. Ngantuk balik. Berhenti. Semayang tidur dulu. Biasanya kalau solat masih okey lagi Ustaz, pasal solat ada pergerakan. Tentang zikirnya baca doa tu ya melelong. Baca doa lepas semayang tak apa dah lah. Kita cerita buat semayang kan. Kadang tengah semayang boleh mengantuk. Melelong semayang macam ni. Kan? Sujud pun dah terlena dah. Kalau macam tu berhenti tidur dulu. Tapi tidur pun ada syarat. Ni dengan syarat. Syarat yang pertama, waktu semayang tu panjang lagi. Baru kita tidur. Contoh Isyak. Macam maghrib tu, kita semayang Ustaz. Lepas tu kita terus tidur. Yalah. Salah-salah pukul 5 pagi. Macam mana? Tak apa, 5 pagi masih ada waktu Isyak. Selagi belum subuh. Kena buat wajib dululah. Baru buat sunat-sunat. Jadi, boleh tidur dulu kalau waktu semayang tu masih panjang. Yang kedua, kita yakin kita boleh tidur sekejap. Maksud ada kawan kejut sebelum contoh Zuhur ni. Azan dah pukul 1 suku. Kita ngantuk tak terdaya. Letih sangat badan. Kita tidur, awal lagi ada suami tolong kejut nak semayang pukul 3 pun tak apa, bagi tidur sekejap, sejam. Okeylah. Kan contohnya. Kalau ada benda ni kita seorang-seorang dalam rumah. Kalau tidur pukul 1:30 ni memang lajak sampai pukul 5, 4 ke, dah azan asar dah. Yang tu haram kita tidur. Paksa pergi mandi ke, basuh muka, semayang dulu. Sebab kalau kita seorang, kalau tidur tak ada siapa nak kejut. Pasang alam.
Alarm pun kadang-kadang tangan tutup. Kan? Phone ada, jam ada, kadang-kadang pang boleh tidur je. Kalau letih sangat tu kan. Jadi tengok keadaan, situasi itu ada syaratnya. Orang yang bersolat dalam keadaan tersebut tak terlepas daripada kemungkinan bacaan tak tepat dan terlupa baca. Baca tak betul. Itu berlaku pada sahabat Nabi yang sedang mabuk. Minum arak. Baca kuliah terbalik. Tunggang langgang. Kuliah patutnya aku tak sembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kamu tak sembah apa yang aku sembah. Dia baca aku sembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah apa yang aku sembah. Kan? Jadi tunggang langgang habis rosak. Turun ayat Quran tentang haram minum arak ketika solat. Ketika nak solat. Bila dekat solat haram mabuk. Itu cerita peringkat dululah kan, peringkat pengharaman arak. Tapi sekarang tak boleh lah mabuk itu kan. Orang yang bersolat dalam keadaan tersebut. Hal ni hadis Nabi SAW, idza na'asa ahadukum wa yusalli falyarqud, kata Nabi. Bila salah seorang di kalangan kamu merasa ngantuk ketika solat, dia hendaklah tidur dulu. Pergi tidur. Yarqud di sini tidur duduk ni. Kira tidur bagi hilang ngantuk je. Bukan buka aircon, tarik selimut, atas lampu bantai apa semua. Kan? Yang tu tidur bukan yarqud, tidur nam terus. Nam tidur baring ni, yarqud ni. Okey, ngantuk tak main kat sofa ni lah. Okey, takat tu. Tidur duduk je. Tidur yang kira tak boleh nak nyenyak panjang-panjang. Apa? Short apa? Short nap. Nap. Short nap. Okey, tidur yang pendek gitu. Gitulah lebih kurang kan. Jadi tak boleh. Itu makruh. Kita sengaja, memang kita okey, badan okey lagi, nak sembahyang isyak pukul 8 suku boleh. Tapi tak apalah, kita tidur dulu, bangun nanti dengan tahajud terus. Berdosa tu. Berdosa yang pertama melambatkan solat. Yang kedua membahaya, tah-tah terlajak ambil azan subuh. Isyak tak buat. Bahaya. Makruh. Itu lebih baik selesai isyak, tidurlah. Itu kalau rajin, rasa nak buat isyak sekali lagi, tidur, buat isyak sekali lagi, qada pula. Niat qada. Atau isyak tu boleh cover yang dulu-dulu kita tak buat. Yang penting selesaikan dulu. Ni kes emergency lah, ngantuk, tak terdaya nak semayang. Mungkin dia kerja, dia berlori, kalau letih sangat ni semua, azan isyak dah tak terdaya. Tidurlah, duduk kejap. Okeylah, tidur duduk ni tak boleh lama kan. Dia akan rasa kebas, lenguh, terjaga. Yang tu. Bila jaga tu kira dah fresh sikit, fresh badan untuk semayang. Lepas tu nak sambung tidurlah. Hatta yadhabu an-naum fa idza ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'alla yastaghfir fayasubba nafsahu. Mungkin dia tengah tidur, ini kerana jika dia terus bersolat dalam keadaan ngantuk itu, mungkin dia ingin memohon keampunan lalu jadi dia maki diri dia sendiri. Dia nak minta ampun, tak tahu bahasa keluar maki diri sendiri. Kan kita mengantuk tu tak sedar kita cakap apa kan. Cakap benda yang tak senonoh kan dan sebagainya. Yang ketujuh, solat di tempat-tempat berikut. Tapi yang tidur tadi tak boleh jadi rutin harian. Tiap-tiap hari isyak kita menjanji kita tadi, tiap-tiap hari kita isyak pukul 5, pukul 4, pukul 4 isyak. Tiap-tiap hari makruh pula. Ni cerita emergency, ngantuk emergency. Bukan cerita rutin harian. Yang ketujuh, solat di tempat berikut, makruh. Tempat tersebut ialah bilik air. Bilik air bukan tandas. Bilik air bukan tandas. Bilik air tempat, contoh kalau masjid ni ada tempat wuduk kan. Wuduk je, tandas sana. Tempat orang buang, macam masjid negeri, ni bilik tempat wuduk. Tandas tempat lain. Tempat wuduk tu dia sebut bilik air. Bilik mandi, bilik air. Bukan bilik air maksud kita... bilik air je lah, bukan tandas ya. Kalau kita punya bilik mandi, mandi je, shower je, tak ada mangkuk, tandas. Itu kira bilik air, bilik mandi. Yang boleh semayang dalam tu, tapi makruh. Tapi tandas yang ada mangkuk, tak boleh lah.
Bilik air kalau campur sekali dengan mangkuk, tu dikira tandas. Jalan di tengah jalan raya, kan? Kami pernah semayang tengah jalan raya. Memang jalan tu tak ada orang. Tengok teropong dia kata memang tak ada orang ni. Kita pun hampak sejadah. Tapi bas parking lah. Bas parking, kita semayang belakang bas. Tapi atas jalan, sebab tepi tu lumpur apa semuanya. Kan? Kalau yakin selamat, tak ada mudarat, boleh. Kalau semayang, kereta highway laju, zoom, berhenti tempat emergency, motor pun lalu boleh jadi. Langgar kita, itu haram. Haram semayang di situ. Pasar yang bukan ada surau. Memang bising lah. Tempat orang berniaga, orang kita pergi tak sejadah semayang celah tu. Kan? Kalau macam kita, mall ada surau, itu tak apa. Dalam surau. Ni bukan dalaman bangunan surau. Kawasan kubur. Sengaja sedangkan tempat lain. Jadi itu juga ganggu perasaan kita. Tengok, alamak tanah tu dah jatuh tu. Rupanya angin tiup. Dia penakut. Mengganggu. Gereja sah semayang tapi makruh. Walaupun ada salib-salib. Boleh. Boleh. Sah semayang kita lagi tempat tu bersih. Kalau tak ada tempat lain. Emergency. Kalau ada tempat lain, baik-baik pilih tempat lain. Kan? Ni semua kes emergency. Sayyidina Umar Al-Khattab, masa dia buka Palestin. Kan Sayyidina Umar cerita Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia datang ke Palestin dengan hamba dia. Hamba dia. Jadi dia seekor unta. Bawa seekor unta, 2 orang. Jadi dia gilir, tak nak naik 2 orang. Gilir. Aku jalan sekejap, bawah. Lagi aku naik atas, kau jalan bawah. Lepas tu letih pula ganti macam tu. Jadi bila giliran itu sampai dekat Palestin, giliran Sayyidina Umar bawa unta bawah. Duduk jalan kaki. Hamba dia duduk atas. Kan? Bila sampai salam dengan orang, Assalamualaikum semua, orang tanya, orang duk ingat Sayyidina Umar duduk atas je lah. Khalifah kan? Duduk atas tu. Oh tuan Khalifah apa khabar? Rupanya Umar duduk bawah, duduk tarik tali ni. Kan? Lepas tu pula, dia pula pakaian yang dah cobang-cabing campik, apa ada jek-jek tampal ni, ada berapa belah-belah tampal. Berbelah tampal baju. Khalifah. Besar punya jawatan ni, tapi macam tu je. Bila dicerita pada gereja tu, dia pemegang kunci Baitul Maqdis, dia nak serah. Dia kata, bila orang cerita, oh kami silap tadi, Omar ingat duduk atas, rupanya duduk bawah. Omar pakai baju tampalan-tampalan yang banyak. Dia kata, itulah ciri Sayyidina Umar yang aku diberi amanah untuk jaga kunci bagi pada orang macam tu. Yang pakaiannya macam tu, yang bila dia sampai, dia jadi macam hamba. Rupanya ciri Sayyidina Umar. Lepas tu orang gereja tu pelawar dia. Sayyidina Umar minta izin nak semayang sebelum masuk Baitul Maqdis. Maka dia pelawarkan Sayyidina Umar untuk semayang dalam gereja Beit Laham tu, tempat Nabi Isa lahir. Beit Laham. Yang dia kata, Sayyidina Umar bagi tahu, bukanlah bagi aku haram semayang dalam gereja. Itu tempat bersih lah. Kalau luar ni tanah-tanah gitu je. Cuma aku takut nanti orang-orang kesayangan aku akan rampas gereja ni. Sebab dia orang nampak Umar semayang dalam tu. Orang akan rampas, orang mengaku ni masjid sebab Umar semayang. Takut macam tu. Maka lebih baik aku semayang di depan lah. Di luar. Yang di luar. Jadi begitu penghormatan pada tempat-tempat ibadah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tak semayang dalam gereja. Bukan kerana haramnya, tapi kerana itulah takut pandangan orang dan sebagainya. Sebab dia pemimpin besar, dia sahabat Nabi. Kalau kita orang biasa, tak apa. Memang kebetulan time kita ziarah, contoh ziarah di gereja tu, kau tengok apa benda, nak pergi masjid, bas tak jalan lagi, jam apa semua, kita semayang jalan tu. Contoh time banjir dulu kan, kok ada gereja yang buat buka peluang untuk orang ni tidur. Penempatan tu, nak pergi semayang tempat lain, tak ada, semayang dalam tu. Kan? Okey, kawasan pembuangan sampah busuk. Kawasan busuk dekat dengan tong sampah. Kan? Dan kandang unta. Tempat busuk lah. Ini kerana dikuateri tempat najis itu di setengah tempat tersebut dan perasaan tidak selesa di setengah bahagian yang lain. Busuknya, takut kena najis, takut kena kotor. Hal ini berdasarkan larangan yang
terdapat dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati fil mazbalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada sembahyang di tempat sampah. Wal majzarah, tempat sembelihan. Lagi wal maqbarah, tanah kubur. Wa qari'atat tariq, dan di tepi jalan, di tengah jalan lah. Wa fil hammam, bilik air. Wa fi ma'atinil ibil, kandang unta. Wa fawqa dhahri bait, di atas Kaabah, atas bumbung. Makruh. Jadi sebab bila atas bumbung Kaabah flat, dia jadi tak menghadap ke Kaabah, dinding tak kena dinding kan. Bumbung dulu sama macam tu. Okey. Tu tempat makruh, bukan haram. Jadi orang kata, ada puak-puak Wahabi mengatakan sembahyang dalam masjid yang ada kubur. Kan orang kampung di Kedah banyak masjid depannya kubur, dalam tanah masjid. Dia kata tak sah sembahyang situ sebab sembahyang di kubur. Nabi pun tak larang ni. Maksud larang Nabi ni bukan larangan haram, larangan makruh. Kan? Larangan makruh. Walaupun Tirmizi mengatakan bahawa sanad hadis ini tidak berapa kukuh. Terdapat juga hadis yang lain. Al-ardu masjidun illal maqbarah wal hammam. Seluruh bumi ini ada tempat sujud kecuali tanah kubur dan bilik air. Kan? La tusallu fi a'tanil ibil. Jangan kamu salat di kandang unta. Jadi lebih kurang. Sama juga tadi pun. Kan? Cuma kedudukan hadis. Bincangkan hadis tak kuat, ini lagi kuat. Tapi larangan-larangan Nabi tadi bukan tempat haram. Bukan tempat haram, tempat larangan makruh. Jangan sembahyang di kandang unta. Maksud kandang unta ialah tempat unta berkumpul. Kita walaupun bukan kandang bangunan. Contoh orang tu pengembala unta, dia parking unta sana sini, dia sembahyang tengah-tengah unta. Maksud unta depan ada, kanan ada, kiri ada, belakang ada. Dia sembahyang di tengah-tengah tu. Bau busuk tu akan ada, mungkin kencing unta akan percik. Kan? Jadi terganggu juga lah makruh hukumnya. Wallahu alam. Sama lah cerita Nabi sebut unta sebab zaman unta lah kan. Kalau lembu, kambing, tapi sebenarnya kalau unta dilarang, kambing lagi besar larangan dia. Sebab kambing lagi liar kan, unta tak liar, dia akan duduk diam-diam. Dia berak pun dia duduk diam je. Tak macam kambing mungkin sambil jalan, berleret, buang taiknya. Kan? Lagi bahayalah kambing. Lembu pun lagi bahaya pada unta. Lagi bahaya di sudut, mungkin najisnya akan berselerakkan lagi teruk daripada unta. Unta ni bila dia buang najis tu, dia akan stay, dia macam berhenti kejap. Kan? Wallahu alam. Akan datang perbezaan cara solat perempuan dan solat lelaki. Kalau di rumah kita Ustaz, ada kucing. Kucing. Okey. Bebaskan, sesekali kita bebaskan masuk dalam rumah. Sebab Ya. kucing tu kan kita tak cebokkan dia. Ya betul. Kucing tak dikira najis selagi tak ada nampak najis. Walaupun kita tahu dia tak basuh. Lagi tak nampak dia punya objek najis, dikira tak najis. Termasuk kata ulama, kata tadilah dia makan bangkai, makan cicak. Najis kan? Mulut dia. Lepas tu bila dia datang pada kita, tak nampak ada kesan darah ke apa benda ke. Tak ada kesan. Jadi dikira halal, dikira bersih. Tak payah kita nak basuh gigi dia pula. Kan? Gosok gigi dia. Cuma bulu binatang, kalau berpisah daripada binatang, bulu binatang yang tak halal kita makan. Yang terpisah daripada dia, najis hukumnya. Bulu kucing. Tak boleh. Kita tak boleh sembahyang atas bulu kucing tu. Kena kibas-kibas, vacuum ke. Tak boleh lah. Kan? Kibas. Bukan. Kucing yang sekarang Ustaz, yang kucing pasi-pasi tu, sebab bulu dia terlalu ringan kan. Oh. Mungkin dia terbang ke terhinggap kat Ialah benda yang tak mampu kita nak kontrol, dimaafkanlah. Macam ada selai je pun, kan? Selai je. Itu dimaafkan.
Yang orang perempuan telekung je lah. Yalah, tak boleh lah bila kena badan dia tak batal. Bulu dia kalau pisah tu yang batal, yang jadi najis. Tiga lai kan Ustaz? Tiga banyak lah, yang tiga banyak. Jadi kalau apa ni orang kata, macam tadi kalau kena dia main gesel kat kita tapi tak luruh, tak lekat pun bulu dia, tu tak batal sembahyang kita. Tapi kalau masa kita solat tu, dia bergeser kat kita. Dan dia masa tu terluruh pula. Kena. Kalau kita tengok, alamak dia gesel tadi rakaat pertama. Sekarang kita dah bagi rakaat keempat, dah bagi salam dah, baru nampak. Kita yakin masa rakaat pertama tadi dia gesel. Bulu tu melekat daripada rakaat kita pertama tadi. Batal sembahyang. Najis. Ya, kurung. Kurung ke, ataupun di luar rumah ke, ataupun tak masuk dalam bilik sembahyang. Kita memang sembahyang bilik ni. Bilik kita dia tak masuk. Dia main kat luar rumah, bilik-bilik lain, tak apalah. Ada sebab saya pernah solat tu, dia main-main dekat tempat sujud kita. Kena tu lah, kena kurung di tempat lain. Yang bagi main ganggu tempat kita solat. Sebab dia akan bawa najis. Bukan najis mulut dia, punggung dia tadi ni. Yang tu tak dikira najis, bulu tu. Bulu yang berpisah. Lagi tak pisah, tak bernajis. Kita dukung dia, dia memang bulu kita trim betul apa semuanya, tak luruh. Tu tak najis. Ustaz, walaupun bulu dia jatuh, kita yakinlah dia tu. Bukan tak perlu kita tadi macam nak cari pula tu, tak apa kau nampak tu. Iyalah yang nampak. Tak nampak tak adalah kau Tak nampak tak ada lah. Kan? Takut yang tak nampak tu mata kita. Benda ada. Tapi mata dah kabur. Tak ada spek. Kira okey kan? Yalah. Kalau orang lain nampak, tu bulu banyak tu kau semayang tu. Oh ya ke, mata tak nampak spek, tak pakai spek, tak nampak. Batal semayang kita. Kita yang tak nampak, orang lain memang benda tu ada. Batal lah. Jadi tempat semayang kita tu kena pastikanlah ambil macam sejadah, kibah dulu. Kan? Bagi bulu tu terbang bintang lain ke, atau vacuum ke, semua selamat lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'al shafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallah.